Ini Kampung Pendas di Gelang Patah, Johor. Ia sebuah kampung nelayan yang tenang. Tetapi baru-baru ini Kampung Pendas dikejutkan dengan projek penambakan laut. Keheningan Kampung Pendas tergugat apabila pada bulan Februari lalu kerja-kerja penambakan laut dilakukan di antara Pelabuhan Tanjung Pelepas dan laluan kedua Malaysia-Singapura. Semua ini atas nama pembangunan bagi mewujudkan sebuah bandar baharu yang bakal dikenali sebagai Forest City. Projek ini meliputi kawasan 1,978 hektar atau kira-kira 2,000 padang bola sepak. Projek yang dilancarkan awal tahun ini adalah projek usaha oleh Malaysia dan pemaju dari China. Sultan Johor dilaporkan adalah antara pemegang saham dalam projek berkenaan. Menurut Adun Pekalan Rinting, Chow Yi Hao, kawasan penambakan sehingga peringkat sekarang adalah kira-kira 15 hektar iaitu lebih kurang 15 buah padang bola sepak. Malah katanya, kawasan penambakan juga bertambah 2 hingga 3 kilometer dari pantai ke laut. Menurutnya, paling dikesali adalah tidak ada pengumuman yang secukupnya kepada masyarakat setempat mengenai projek sebesar ini. Selain itu, pemimpin DAP ini juga mendakwa projek ini tidak mempunyai laporan penilaian impak alam sekitar yang teliti dan menganggapnya sebagai projek misteri. Kita mengetahui penambakan laut ni pada lebih kurang Februari yang lepas, iaitu bila ada ikan mati secara berkumpulan besar. Jadi kita datang ke sini atas ajakan nelayan, dan kita datang ke sini dan mendapati ada penambakan secara besar-besaran berlaku. Dan bila kita kita cek dekat pihak kerajaan, langsung tak ada dokumen yang berkenaan dengan penambakan ini. Malahan selepas beberapa bulan kita dapat pula lot number dan petak lot yang sedia ada. Maknanya kerajaan negeri sudah bagi kelulusan atas projek ini atas lot number yang sedia ada, tetapi tanpa DIA report. Sampai sekarang bila kita tanya dalam dewan yang lepas pun kita tak akan dapat. Malahan pihak kerajaan kita tanya dalam dewan negeri dan pula dekat parlimen, pada parlimen dengan negeri yang lepas, dewan negeri yang lepas, dengan jawapan pihak kerajaan pusat dengan negeri adalah sama, di mana disebabkan penambakan laut ini tidak lebih daripada 50 hektar, jadi dia tak perlukan penambakan laut, tak perlukan DA report. Tapi apa yang kita petikaikan dalam hal ini ialah kita tahu projek ini seluas 2,000 lebih hektar. Itu satu penambakan yang sangat luas, yang sampailah Selat Johor dihalang daripada lalu lintas kapal ataupun air disangkut dalam selat. Justru, Chow mahu kerajaan menjalankan projek ini secara telus dan ikhlas. Buat sementara waktu ni, kita tak ada penjelasan yang amat details daripada pihak kerajaan di mana apakah impak yang akan berlaku dekat kawasan sini. Cuma bila kita bagi tekanan, dia adalah sedikit tindakan sedikit. Macamlah setiap macam Menteri Besar Khalid Nordin yang sebutkan setiap meter persegi penambahan 30 sen untuk kepada tabung nelayan. Tapi walaupun bagi saya ini merupakan salah satu yang kurang sebab dia sudah menggugat rezeki nelayan sendiri. Malahan itu memaksa nelayan sendiri menghentikan kerja sebagai nelayan. Ini satu kerugian besar pada sektor perikanan kita, terutama dari segi di Selat Johor sendiri. Dan sementara waktu kita memang tak dapatlah, kita minta impak EIA, tapi bila dia jawab dekat dewan pula, dia cakap cuma EIA pre-EIA report untuk hotel 80 bilik itu saja. Tapi buat sementara waktu, bila kita cek dekat website Jabatan Alam Sekitar, dia memang belum keluar lagi lah.
Saya harap kalau dia betul terus dan ikhlas, cepatkan proses ni lah. Tapi kita memang desak untuk keluarkan DEIA untuk ke semua 2,000 lebih hektar itu. Bagi masyarakat nelayan di Kampung Pendas ini, mereka juga amat berharap dapat berbuat sesuatu kerana mata pencarian mereka terjejas teruk. Kerajaan buat ni memang mengganggu kita sepanjang masa lah. Tak telus. Sebab kata tak telus, kita nelayan yang lama tak dijemput dalam mesyuarat. Dia pilih jawatan kuasa pun kita tak ada. Tak ada. Dia sudah lantik ini orang pandai-pandai bagi. Sedangkan dia orang yang tak ada pengalaman, muda lagi pada kita, pangkat anak-anak yang pegang jawatan. Maka berlaku sifat tak adil berlaku. Melalui Forest City, beberapa unit kondominium dan hotel yang didakwa mesra alam akan didirikan. Tetapi bagi masyarakat setempat, khususnya nelayan yang jelas kawasan sumber laut mereka kini musnah. Kemudian arus di ujung tu dengan sebab sudah tambak, terlampau kuat. Tak boleh langsung buang jaring. Kita buang jaring net, dia akan pusing. Air kuat. Air sini tak boleh lepas, dia lepas kat ujung sana, jadi kuat. Itu kesan yang ketara sekali lah. Tiket pari satu hari nak cari 50 kilo pun bayar. Dulu masa kita tangkap, 200 kilo hari-hari boleh ada. Selepas ini? Selepas ini ada, tapi 20 kilo, 30 kilo ada. Tapi tidak hari-hari. Walaupun kerajaan memberikan pampasan RM5,000 kepada nelayan grade A dan RM7,000 kepada nelayan grade B, tetapi bagi Abdul Rahman Saleh, jumlah itu tidak memadai. Katanya lagi, sekalipun pampasan RM10,000 diberikan, ia tetap tidak mencukupi. Ini kerana katanya, masyarakat nelayan akan kehilangan rezeki nelayan mereka selama 10 tahun. Dan ada juga nelayan yang hanya mempunyai sebuah bot tetapi tidak memiliki harta lain. Nelayan-nelayan ni hanya dijanjikan tentang pampasan saja. Yang penerangan tentang apa yang berlaku ni memang tidak ada. Memang dia tak ada buat. Cuma yang dia pernah kemukakan kepada nelayan, satu keadaan nanti kemungkinan lesen-lesen nelayan ni semua akan diambil dan dibayarkan pampasan penuh. Bagi Adun Pekalan Rinting, beliau berharap kerajaan sudi memberikan pampasan yang setimpal setelah membuat kajian teliti yang secukupnya. Sinilah dia mesti ada impak dia terus kepada alam sekitar satu. Kedua ialah dia terus menggugat hasil pencarian nelayan dekat sini. Ini sebab penambakan ini satu ialah di atas beteng nilah, beteng ikan yang di mana menjadi habitat ikan. Yang kedua ialah dia terus akan menjejas hutan paya bakau yang juga menjadi habitat ikan. Sebelum ni sudah ada pengurangan hasil ikan yang dilaporkan oleh nelayan. Sekarang situasinya menjadi lebih teruk. Jadi inilah benda yang kita petikaikan. Adakah pembangunan ini membawa benda yang baik kepada rakyat kita ataupun sebaliknya? Kita nampaknya sebaliknya lah. Mengapa benda ini, pembangunan ini dibagi kepada pembangun negeri China, negeri luar, dan negeri rakyat kita sendiri tak dapat apa-apa kebaikan. Sehingga mendapat pembelaan sewajarnya, nelayan di Kampung Pendas terus memerah keringat untuk membesarkan keluarga mereka.